Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dino Channel. Okay, dalam episod hari ni kalian tengok saya nak buat sharing sikit tentang beberapa barang yang saya nak tukar selepas saya mengalami aksiden baru-baru ni. Jadi jom tengok apa barang yang rosak dan barang apa yang kita nak tukar hari ni. Okay, so ni antara barang-barang yang dah sampai yang saya order. Tinggal dua lagi barang yang belum sampai. Yang mana yang belum sampai ni adalah brake lever dan juga saya nak tukar sekali saya punya brake pad lah. Okay, jadi kalau tengok kat sini yang dah sampai ni adalah kita punya footrest sebelah kiri dan kanan. Okay, dah beli tu saya beli sepasang lah. Yang ni kita punya handlebar. Yang ni adalah windshield yang saya ambil daripada jenis RS. Okay, 150. Kita nak pakai sebab tanjak tinggi ni ataupun windshield tinggi ni memang sedap sikit pakai. Yang ni adalah saya punya side mirror yang baru. Okay, kalau tengok side mirror ni saya ambil yang jenis macam Rizoma punya style lah. Okay, jadi kat sini ni saya dah ada 4 barang. Yang satu lagi saya nak pasang dulu. Sebelum kita tunggu kita punya brake lever sampai, kita akan pasang barang-barang yang dah sampai dulu untuk tak buang masa lah. Okay, jom kita tengok. Yang ni kalau tengok dia punya getah, okay, ada dua, kiri dan kanan. Okay, yang ni genuine part lah, SYM punya. Yang ni dia punya besi. Okay, harga sepasang ni lebih kurang 30 lebih lah. Kalau tengok dalam Shopee lebih kurang 30 ringgit lebih. Yang ni pun saya claim melalui saya punya lawyer. Okay, nanti dia akan buat claim untuk saya lah, sebab saya tak hantar motor saya pergi kedai. Sebab masuk kedai ni memang dia akan ambil masa yang sangat lama lah. Lebih kurang sebulan macam tu baru nak siap. Jadi saya tak mau buang masa. Jadi kalau tengok hari ni kita akan pasang sebelah kanan dulu. Kita akan pasang pula sebelah kiri. Okay, so untuk hampa yang beli footrest ni, kalau hampa tengok, hampa mungkin beli sebelah. Hampa perlu tengok dekat sini dia ada tulisan L, dekat sini ada tulisan R. Okay, ni adalah left, yang ni adalah right. Okay, left front, right front. Okay, jadi ni adalah sebelah kanan, yang ni adalah sebelah kiri. Jadi jangan tertukar lah, sebab kalau hampa tertukar pasang nanti hampa akan rasa dia tak betul. Okay, ini pun getah ni pun sama. Okay, hampa tengok getah ni nanti hampa boleh masuk lah kiri atau kanan, tak ada masalah, sebab dia punya getah ni kiri kanan dia tak ada beza. Okay, cuma yang ni dia punya besi ni perlu tengok kiri dan kanan ni perlu bagi betul. Okey, so lah ni kita nak tengok yang lama dengan yang baru. Kalau hampa tengok ni saya dah buka dah. Di mana kaki dia ni patah lah. Okey, untuk buka dia punya skru ni hampa perlu pakai T ataupun hampa perlu pakai spanner nombor 10. Okey, yang ni dalam ni dia ada satu skru. Okey, hampa perlu pakai screwdriver bunga. Okey, jadi lah ni kita buka dulu. Okey, bahagian hujung ni. Okey, dia ada satu skru. Buka. Okey, sebab dia memang ikat pakai satu skru. Okey, skru ni kita buka. Okey, dalam ni satu skru. Okey, kita buka ni juga. Bila kita buka ni baru kita boleh pasang dekat kita punya footrest yang baru lah. Okey, yang baru tu. Kita ni buka skru ni bagi habis. Okey, dia tertanggal macam yang tadi lah. Okey, kita nak ambil skru ni balik. Okey, skru ni dia tak main sekali lah. Kalau hampa beli baru dia hanya main yang ni. Yang ni pun dalam ni pun tak ada. Okey, kalau hampa tengok dalam ni pun dia tak main sekali. Yang baru dia tak main sekali, walaupun genuine part. Okey, nampak dia hanya main getah ni saja dengan tapak ni. Jadi kita perlukan balik plate ni, kita perlukan skru ni untuk ujung dan kita perlu skru ni untuk depan. Okey, cara dia kita pasang balik lah. Kalau tengoklah ni dekat sini getah yang baru ni, kalau hampa tengok getah baru, kita masukkan dia punya ni. Okey, masukkan balik saja ikut dia punya arah ni. Yang ni masuk ke sini. Okey, bila kita masuk tu nampak lubang tu akan ada kat situ, yang ni akan masuk kat sini. Okey, bubuh plate ni dulu. Okey, macam tu. Okey, yang depan tu macam tu, lubang dah masuk. Okey, pasang balik macam tu. Yang ni masuk ujung. Yang ni, okey, skru kecil ni masuk balik tengah ni. Okey, masuk balik pakai screwdriver ni lah. Okey, masuk balik dalam ni. Alright, dah settle pasang ni, habis. Wajar kita untuk pasang kita punya
footrest ni untuk bahagian sini settle. 2 skru saja hampa perlu buka dan 1 klik hampa perlu ambil balik daripada tapak yang lama. Okey, settle. Jadi balance ni ada 3 benda yang perlu kita bubuh balik ni adalah dia punya spring. Okey, dia punya shaft tengah ni dengan dia punya pin. Okey, jom kita pasang balik kat motor. Okay, so untuk bahagian ni kalau hampa tengok tadi saya tunjuk macam mana cara nak pasang dia punya tapak ni. Tapi kalau untuk hampa pasang di sini, hampa perlu buka dulu dia punya getah ni sebab dia punya angle ni memang kalau ada getah atas memang susah nak pasang. Satu, yang keduanya dia punya spring ni hampa perlu kepak sikit macam tu supaya dia punya shaft tengah ni dia dapat masuk, okey, masuk sampai ke belah sini. Sebab kalau hampa tak pasang betul-betul nanti dia akan jadi sengit sikit. Jadi kalau hampa tengok spring ni, okey, kita pasang spring ni kedudukan dia macam ni lah. Okay, yang dia punya lengkap tu duduk belah dalam, yang dia punya hook ni duduk belah atas ni. Jadi bila kita dah pasang macam ni, sekejap lagi kita akan pasang yang ni pula. Okey, kita akan pasang macam ni dan kita akan bubuh dia punya 2 skru ni kat bahagian bawah. Okey, dan kita akan pasang balik dia punya clip pin ni. Okey, sebelum tengok, okey, kita akan bubuh balik pin ni. Okey, dan kita akan koyak ujung ni untuk lock kat bahagian sini. Lagi settle lagi, saya akan tunjuk balik. Okay, so alhamdulillah saya dah pasang dah. Nampak ni pin ni saya dah pasang. Okay, pin ni untuk lock dia punya shaft tengah ni. Okay, nampak spring kita dah pasang, getah atas kita dah pasang balik. Okay, yang ni skru yang saya beritahu tadi. Okay, saiz 10 tadi kat sini dan skru. Okay, satu skru bahagian bawah ni duk ada di sini. Saya dah pasang balik dengan screwdriver. Okay, jadi untuk kita punya bahagian footrest yang damage yang sebelah kiri lagi pun saya akan pasang gunakan teknik yang sama. Cuma saya takkan share dalam video ni. Ni adalah cara untuk kita pasang kita punya footrest yang rosak lah. Okay, kalau dia ada bengkok pada bahagian sini, hampa perlu bagi betul balik. Kalau tak ada bengkok ni, tak ada masalah. Hampa perlu tukar dia punya tapak footrest ni saja. Sebab footrest kita ni dia boleh fleksibel macam ni, dia boleh bergerak. Setengah footrest memang dia tak boleh fleksibel macam ni, jadi dia hanya statik saja. Okey, yang ni ada kelebihan dari segi kalau hampa nak layang corner ni dia ada lebih gap sikit lah. Okey, selagi satu kalau hampa tengok masa hampa accident ni, salah satu benda lagi yang perlu hampa check adalah pada bahagian hampa punya brake. Sama ada brake hampa ada bengkok, ada touch kita punya exhaust tak. Okey, di sini kalau hampa tengok memang ini maksimum. Okey, brake ni kita tekan ke bawah. Jadi kalau hampa takut ada geseran ke, ada berlaku touching dengan kita punya exhaust, hampa perlu tengok dia punya gap ni. Okey, dan juga bahagian atas kalau dia tak menyentuh bahagian sini, maksudnya tak ada masalah. Okey, kalau hampa tengok ni dia ada kosong, bahagian kosong ni, ini cantik. Tapi kalau dia ada sentuh bahagian exhaust, mungkin dia akan bunyi vibrate lah bila hampa naik. Jadi hampa perlu letak kayu di bahagian bawah ni, pijak bagi dia bengkok sikit turun ke bawah. Okey, jadi pada bahagian sini dia akan turun balik. Okey, ni cara kita nak settlekan bahagian yang ada problem selepas berlakunya accident lah. Okey, bahagian ni settle. Okay, so alhamdulillah footrest kiri dan footrest belah kanan ni saya dah pasang, alhamdulillah settle. Okey, sekarang ni kita nak buat dismantle, kita nak buka bahagian kepala ni. Sebab sekarang ni kita akan tukar bahagian-bahagian yang bersangkutan dengan bahagian kepala, iaitu kalau tengok di sini kita akan tukar handlebar, kita akan tengok sini balik dia punya brake lever ni kita akan tukar, dan juga kita akan tukar side mirror. Okey, jom kita buka. Okey, so alhamdulillah selesai dah saya buka kepala motor ni. Memang kalau hampa tengok yang saya dah ajak dalam video sebelum ni, hampa boleh tengok macam mana cara nak buka kepala. Sebab kepala ni dia punya skru dia memang hampa perlu buka satu-satu lah. Yang mana dalam ni, hak ni memang susah sikit nak buka sebab hampa kena saw screwdriver panjang. Yang lain tu biasa saja, hampa perlu buka saja skru yang ada yang tambat pada bahagian sini. Perlu buka, hampa alih kepala yang bahagian sini ni ke depan, tak payah dismantle apa pun. Sebab sini hampa kena buka bahagian sini. Okey, ada Allen key punya. Yang ni pun Allen key. Lepas tu hampa buka skru bahagian throttle ni, cabut keluar. Okey, yang ni pun throttle kita akan press keluar. Yang lain tak ada masalah. Cuma pada bahagian brake lever ni saja kalau hampa nak tukar, hampa perlu buka lever, hampa tukar saja. Okey, sekarang ni yang paling penting sekali kalau kita nak buka yang ni, hampa kena pakai spanner saiz 14. So lah ni jom kita buka satu-satu. Kalau hampa tengok lah ni. Okey, saya nak buka belah sini dulu. Bila dah buka ni tengok tadi yang ni yang tambat kita punya kabel ni. Okey, buka. Sebab tadi pun kita akan tambat guna yang handlebar yang baru.
Okey. Buka sebelah ni pula. Sambil-sambil hampa buka tu, hampa tengoklah barang-barang apa yang dah damage. Okey, kalau lah pelanggaran hampa tu kuat, hampa perlu buka, hampa tengoklah. Yang mana yang rosak perlu gantilah. Kalau dah buka kan. Jadi kalau tak ada, selamat. Okey, macam ni dia hanya rosak handlebar saja sebab kita punya motor jatuh. Okey, dia terpenyek sebelah. Okey, jadi handlebar ni dah bengkok lah. Sebenarnya yang ni semua kita boleh repair. Kita boleh buat balik. Nanti saya akan buat dalam satu video khas macam mana kita nak betulkan balik kita punya brake lever dan kita nak center balik kita punya handlebar ni. Okey, yang ni kita tak tepi je, part screw. Sekarang ni kalau hampa nak buka throttle grip boleh buka. Hampa nak buka throttle grip belah sini boleh buka je dia punya hujung ni. Okey. Hujung ni pun dia pakai Allen key yang sama. Okey, buka dia punya balancer dan baru kita akan buka T kita. Okey, so untuk balancer belah kanan ni, okey, dia punya skru ni bengkok, boleh betulkan balik. Kalau hampa nak pakai semula dia punya balancer, just bagi betul balik saja skru ni, katok lah. Okey, katok bahagian sini, jangan katok bahagian trip, katok bahagian sini bagi dia sama balik. Okey, bagi dia center balik. Okey, so lah ni jom kita buka dia punya handlebar sebab saya dah buka dah. Throttle grip belah sini pun saya dah buka. Okey, throttle dia memang senang saja, buka satu skru saja atas ni. Okay, yang ni sikit cabaran lah kalau hampa tak biasa buka. Okey, dia mungkin lah sikit. Okay. Selesai, kita tahan belah sini. Okey, kalau kita tak mau bagi dia punya skru ni musing, ambil satu lagi 14 belah sini, tahan. Okey, kita buka power. Okey, so ni kita tahan sebelah, kita buka sebelah. Okey, yang besar. Okey, so ni kita dah buka dia punya nut. Okey, nut dah cabut dah. Okey, sekarang ni kita bagi condong sikit motor. Okey, cabut keluar dia punya skru. Okey, sebaiknya kalau hampa nak buka ni, hampa kena buka cover set ni lah. Okey, senang sikit untuk hampa cabut. Okey, kita cabut keluar. Yang ni dia ada satu tambat kat bawah ni, dia akan tambat kabel ni. Tapi dia bukan tambat semua lah. Okey, dia hanya tambat macam tu aja. Jadi hampa boleh cabut keluar. Okey, hampa bengkokkan dia macam tu. Tarik dia keluar. Okey, settle. Handlebar kita dah cabut. Okey, so kat sini saya nak tunjuk beza handlebar lama dengan baru. Yang ni yang lama. Okey, yang mana yang bengkok tadi tu. Kalau hampa tengok belah sini, okey, sebelah bahagian sini, okey, dia punya ni flat sama lah dengan bahagian sana walaupun terbalik yang tu. Kalau tengok sini dia ada sedikit bengkok pada bahagian sini lah. Okey, sebab bahagian sini memang dia nipis. Sebab tu apabila hampa jatuh, bahagian handle ni yang akan terkepak adalah bahagian sini. Jadi nasihat saya kalau hampa nanti hampa nak betulkan balik, hampa kena layok bahagian sini bagi dia lembut. Okey, bila hampa layok bahagian sini, hampa hanya perlu tekan bagi dia turun sikit. Okey, ikut dia punya angle belah sana, dia akan turun. Okey, jadi hampa perlu ukur bahagian sini dengan bahagian sini, dia patut duduk sama tinggi. Okey, bagi sama tinggi kedudukan belah kiri dengan belah kanan, baru handlebar hampa akan betul. Dan kedudukan sini, okey, kalau hampa tengok bahagian sini, sini perlu jadi center. Bahagian sini dengan garis selari atas ni, handlebar dia mesti kena sama. Jadi dia perlu naik ke atas. Jadi dia perlu duduk sedikit pada bahagian sini lah. Kalau hampa tengok dari segi vertikal dia perlu duduk atas sikit. Jadi yang ni dia dah terkepak turun ke bawah. Jadi kalau hampa nak buat reference, kalau ada kita punya handlebar yang baru lagi cantik. Tapi kalau tak ada, hampa hanya perlu ambil pada bahagian yang tak bengkok. Okey, hampa jadikan dia sebagai reference point hampa. Jadi hampa tengok garis ni, hampa buat satu garisan, pakai garis tu. Yang ni ambil sebagai dia punya garis tengah. Okey, ambil bentuk T macam tu. Okey, bagi dia sama. Jadi baru hampa boleh repair. Kalau tidak, hampa kepak dia tak akan sama. Okey. Okey, ni tips saya nak share dengan hampa. Yang ni hampa jangan lupa buka lah. Yang ni daripada handle yang lama. Okey, yang ni untuk lock kita punya bahagian dalam. Kita punya handle lah. Bila hampa selum nanti, yang ni hampa perlu buka sebab yang baru ni dia tak ada. Okey, dia kosong. Yang ni hampa perlu bubuh kita punya screwdriver ni. Tembak daripada belah sini, ketuk, sekejap dia akan keluar. Okey, lepas tu hampa bubuh balik belah sini. Sekejap saya tunjuk macam mana bila saya dah press keluar lagi, dia akan keluar belah sini. Hampa just masukkan screwdriver ataupun besi apa-apa, just hampa ketuk bagi keluar je.
Okey, ni saya dah press keluar. Okey, guna screwdriver tadi. Hampa tengok ni, dia bentuk dia macam ni. Okey, yang ni lah yang akan lock kita punya bahagian tengah tiang tu nanti. Okey, bila kita bubuh kat sini, okey nampak ah. Yang ni dia duduk bahagian bawah. Okey, dia duduk miring macam tu. Okey, duduk macam tu. Sekejap hampa ketuk balik je pakai hammer bagi dia masuk dalam balik. Masuk bagi agak-agak sama parah dengan dia punya dinding ni saja. Jangan masuk habis. Masuk sikit saja. Okey. Okey, so dah ni saya dah pasang balik. Kalau hampa tengok sini, kita dah pasang balik. Dan ni kita nak pasang masuk balik dekat kita punya bahagian handle ni. Kalau hampa tengok kat sini, okay, ada grease sikit-sikit. Hampa ambil sapu lah kat bahagian dalam ni untuk mudahkan dia masuk. Depan ni sapu. Okey, nampak dia punya hook ni. Yang ni masukkan celah kita punya kabel. Okey, masuk dulu kat situ. Tolak masuk. Okey, tarik handle ke belakang. Bagi kabel tu masuk dalam tu. Okey, tarik bagi masuk ke dia punya slot dia. Goyang-goyang sikit dia akan masuk. Okay, bila dia masuk, kita boleh buh kita punya nut, kita boleh kunci. Make sure kunci bagi ketat sebab handle ni penting untuk berkunci sampai ketat. Dengan kunci sekadar nak bagi ni saja, yang ni kunci bagi ketat sikit. Okey. Settle. Siap pasang kita punya handle. Okey, so sekarang ni saya dah pasang semua. Cuma saya dah pasang balik brake lever dengan clutch lever. Kita dah pasang balik Allen key ni. Cuma sekarang ni kalau hampa tengok, kita punya brake lever belum sampai. Jadi saya nak buka ini, saya tunjuk kat hampa macam mana kita nak repair bagi dia straight balik. Sekarang ni kita buka ni guna skru ni dia pakai sepadan nombor 10. Okey, kita buka ni dulu, kita cabut keluar Simple saja, dia hanya pakai satu skru ni saja. Keluar satu batang ni, kita layak pada bahagian ni, kita tekan saja bagi dia naik balik. Okey, yang ni dia boleh naik balik. Tapi kita kena layak, hampa jangan katok macam tu saja sebab besi ni kalau hampa katok sekali lagi dia akan patah terus. Hampa kena layak bagi dia panas, sekali baru kita kepak bagi dia naik balik. Yang apa yang nak pasang balik kita punya throttle grip dengan dia punya handle grip belah kiri atau kanan. Hampa tengok kat dalam ni, kalau hampa tak pasang balik getah ni, hampa tak boleh pasang dia punya balancer. Jadi hampa perlu korek je getah ni keluar, hampa pakai screwdriver. Okey, hampa tarik keluar macam ni ya. Okey. Dan hampa tarik ni dia akan keluar. Okey. Pelan-pelan lagi hampa tarik dia akan keluar. Okey, nampak getah tu dah mula keluar. Getah ni kuat, hampa jangan risau. Cuma hampa jangan congkeh hampa dia hancur. Okey. Getah ni dah keluar. Okey, hampa masuk balik getah ni dalam sebab dia dah terik semua cukup. Okey, masuk balik dalam handle hampa yang baru. Okey, yang ni pun sama, hampa boleh bawa keluar. Dan sekali saya tunjuk kat hampa macam mana kita nak bawa keluar handle grip kita dengan mudah. Okey lah, ni saya nak tunjuk kat hampa macam mana cara kita nak buka throttle grip ni. Sebab kalau hampa tengok sini, kita perlu sengkangkan dia kat bahagian tengah ni untuk make sure kata ada rongga. Bila kita sengkang sikit macam ni, okey, sekejap kita akan letak minyak untuk make sure kata dia punya minyak tu masuk kat bahagian dalam. Okey, kita titik 2 ataupun 1 titik 2 titik minyak pun tak apa, tak ada masalah. Kita masukkan minyak sebab lagi bila minyak meleleh mula masuk dalam, senang untuk kita pusing bagi dia keluar. Kalau kita tak buat macam tu, mungkin dia akan kesat sikit, dia akan kasar. Jadi throttle grip ni hampa nak buka, kita buh minyak tak apa, tak ada masalah. Sebab dia tak akan terlucut keluar. Sebab di hujung nanti kita akan ada kita punya balancer untuk support kat bahagian hujung. Okey, hampa boleh pulas lagi. Okey, so sekarang ni kalau hampa tengok, bila kita dah buh minyak, kita pusing senang saja dia keluar. Kalau tidak memang susah lah. Hampa pusing macam mana pun dia akan ketat sebab tak ada minyak. Okey, sekarang ni nampak dia dah keluar separuh. Hampa pusing ikut lawan jam. Okey, dah keluar, settle. Okey, belah ni dah settle.
Belah sini tak payah risau sebab belah throttle ni memang dia keluar sekali dengan dia punya grip. Okey, yang ni hampa tengok balik, dalam ni buka macam saya tunjuk tadi untuk pasang dia punya balancer. Okey, ambil balik dia punya throttle grip. Okey, so untuk pasang kita punya balancer ni, kalau hampa tengok, okey, kita perlu pasang getah dia dulu dengan ni sebab kalau kita masukkan dulu, kita takut dia punya skru ni akan tercabut. Jadi kita kena pasang macam ni dulu. Jadi kita ketuk masuk sampai ke parah ni, baru kita kunci beri ketat. Bila kita kunci beri ketat, nanti getah ni akan mengembang dan dia akan lock dalam batang ni. Okey, jadi kita sumbat dia masuk dulu. Okey, nampak? Kita sumbat dia masuk, dia sudah rapat macam tu, baru kita kunci. Ni tips untuk cara macam mana kita nak pasang kita punya balancer lah. Balancer hampa jangan masukkan getah dulu. Hampa pasang siap-siap getah pada kita punya balancer, tolak masuk baru kunci. Okey, ini kita kunci. Okey, bila kita kunci ni, getah dalam tu dia akan kembang. Dia akan tarik, dia akan kembang. Okey. Jadi bila lagi kita kunci, lagi dia akan kembang, lama-lama dia akan ketat. Okey, dan kalau hampa kunci terlalu ketat, mungkin dia akan pecah getah tu lah. Okey, cukup sekadar kita kunci. Okey, tak bergoyang, dah settle. Macam tu juga cara nak pasang di sebelah kanan. Ini saya tunjuk sekali lagi macam mana cara nak pasang balancer ni. Okey, dengan getah dia. Kalau hampa tengok sini, new screw. Okey, masukkan, pasang dulu. Okey, sampai kita punya skru ni keluar di sebelah ujung sana. Okay, maksudnya kita punya getah ni dah lekat dengan kita punya skru. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, kita kunci. Okey, jangan kunci sampai ketat sebab bila hampa kunci sampai ketat, getah ni dia akan kembang. Dia skru ni dia akan tarik, getah ni dia akan kembang. Contoh saya tunjuk kat hampa lah ni, kalau hampa tengok okey, getah ni akan kembang. Okey, macam tu lah dia akan kembang dalam besi tu nanti. Okey, kalau hampa tengok ni, okey, getah ni semakin gemuk. Okey, dia akan jadi semakin gemuk. Lagi hampa tekan, lagi dia akan jadi makin gemuk. Okey, dia gemuk tu lah yang dia akan blok dalam ni, dia tak boleh tendang keluar. Okey, jadi ini cara kita nak kunci ataupun cara kita nak pasang kita punya balancer. Okay, jadi bila hampa nak pasang ni, hampa boleh buh minyak dulu lah. Okey, buh minyak kat sini, sumbat masuk. Okey, bila sumbat masuk, baru kita kunci di bahagian hujung sini. Okey, so ni kita nak pasang kita punya throttle grip. Okey, yang ni kalau hampa tengok kita punya throttle grip kita. Kita pasang dulu bawah ni, dia punya soket dia masuk balik ke tiang tengah ni. Okey, hak ni kita jangan pasang dulu. Okey, kita masukkan kat sini. Okey, masuk ikut arah sini Yang ni masuk dulu. Okey, kemudian kita letak yang ni ikut arah belakang ni masuk daripada belakang ni. Hampa tengok kabel ni bawa masuk dalam dia punya slot dia. Okey, masuk dalam dia punya slot dulu. Okey, kemudian pusing kita punya kabel. Okey, sekarang ni dah masuk kita punya throttle, dan kita bubuh dia punya lock bahagian atas. Okey, kunci saja pakai kita punya screwdriver. Sekarang ni kita pasang balancer. Okey, masuk sikit minyak. Okey, baru kita press masuk balancer, masuk ke dalam dia punya handle. Okey, tekan masuk ya. Okey, yang ni jangan pasang terlalu rapat sebab kita tak mau nanti kita punya throttle sangkut dengan kita punya balancer. Okey. Okey, cun. Dan kita kunci saja bahagian kita punya ujung ni. So dah ni kita nak pasang balik dah kepala ni. Nanti kita akan pasang semua skru yang bahagian belah depan ni. Okey, hampa pasang skru. Pasang skru bahagian bawah ni pun ada satu. Cuma saya nak bagi satu lagi tips pada hampa yang mungkin nak pasang kita punya throttle ni. Tadi saya dah tunjuk cara nak pasang. Jangan lupa tengok bawah kita punya handlebar ni, dia ada satu lubang. Okey, make sure kita punya throttle ni kita pasang masuk ikut dia punya lubang yang dah ada kat bahagian bawah ni. Jangan tebuk lubang baru sebab lubang tu nanti dia akan lari daripada kita punya cover set ni. Okey, tengoklah ni kita punya cover set ni cun-cun masuk apabila kita masuk kita punya throttle ni. Saya lupa nak abang tadi. Okey, hampa make sure kata masuk betul-betul dengan lubang bahagian bawah, dan hampa punya throttle akan jadi cantik. Dan kita boleh pasang balik lah. Okey, so lah ni saya nak buat tips mudah untuk layok ni sebab kalau hampa tak ada flammable gun tu, okey, flame gun tu, kalau hampa ada yang tu cantik, hampa torch saja kat sini bagi dia terbakar masak kat sini. Tapi kalau tak ada, hampa boleh guna alternatif dapur gas ni lah. Okey, hampa letak kat sini bagi sampai dia nampak masak sikit lah. Okey,
bagi sampai dia masak sikit. Sekali lagi bila dia dah nampak merah sikit ataupun dia dah mula panas, kita akan ketuk bagi dia sama balik. Hampa tunggu sekejap lagi, kita akan angkat bila dia dah mula panas. Okey, dah cukup panas Jadi kita akan angkat dulu. Tutup api. Kita ketuk dekat tempat yang betul-betul bengkok sekali. Okey, lepas ketuk lagi. Okey. Right, kita nak bagi dia straight. Nampak? Okey, sekarang ni dia dah straight. Nampak? Keadaan sekarang ni dia dah straight. Okey, kita bagi sikit lagi. Alright, settle. Sekarang ni kita punya brake lever ni dah full straight. Nampak? Daripada tadi memang dia bengkok. Right. Sekarang ni dah straight. Alhamdulillah. So kalau nak perbetul sikit lagi, kita boleh katok lah. Okey. Dekat tempat yang kita layak saja, jangan katok dekat tempat yang kita tak layak, sebab takut nanti besi ni dia boleh crack, dia boleh patah. Alright. Alhamdulillah, settle. Alhamdulillah, kita punya brake lever ni saya dah siap ketuk. Kalau hampa tengok dah straight dah. Okey, sekarang ni kita nak pasang balik. Kalau boleh hampa tonyoh balik lah dengan rata pasang. Yang ni saya buat nak tunjuk kat hampa macam mana cara kita resolve problem ni dengan cara saya pasang balik. Sebab yang ni pun saya akan tonyoh dulu sebelum saya pasang nanti. Dan saya akan salin gunakan yang CNC punya saya dah beli. Semua tak sampai lagi. Okey, hampa masukkan je balik skru ni. Okey, pasang skru. Ikat balik pakai T nombor 10. Okey, so alhamdulillah kalau hampa tengok ni saya dah pasang dah. Okey, saya punya handlebar ni tadi yang sengit turun ke bawah dengan kita punya brake lever ni, alhamdulillah dah pun selesai. Semudah ni saja kita boleh buat sendiri kalau hampa tengok. Kecuali kalau hampa hantar kedai, memang akan ambil masa yang sangat lama lah, sebab depa akan claim insurans ni. Barang yang kita beli mungkin dalam 100.5 ataupun 200, dia akan claim lebih dan dia akan ambil masa yang lama. Okey, yang ni saya tunjuk kat hampa. Kalau lah hampa nak buat sendiri, macam inilah sampel dan contoh kita punya pemasangan. Cuma yang saya akan pasang last nanti adalah saya punya windshield yang terbaru. Yang tu saya akan share dalam video yang akan nak main ni, sebab yang tu just benda yang basic saja. Cuma saya nak tunjuk dekat hampa jenis windshield yang saya akan pasang dan macam mana cara nak pasang windshield tu. Okey, saya harap tips yang saya share dengan hampa hari ni, macam mana nak pasang kita punya footrest kalau patah, dan juga macam mana kita nak pasang kita punya brake lever dan juga kita punya handlebar. Okey, setakat ni dulu saya rasa perkongsian kali ni. Harapkan tips ni bermanfaat untuk hampa. Kita jumpa lagi dalam Dinomo Channel. Assalamualaikum.